أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيم. Alhamdulillah, sidang pendengar muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baru sebentar tadi kita baru bersama dengan surah Al-Masad. Sebelum tu terima kasih diucapkan kepada pengacara pada malam ini, iaitu Ustazah Mona Jasman. Dan pada malam ini kita akan bersama dengan surah Al-Masad. Pada surah Al-Masad ini beberapa ayat yang perlu kita perhatikan. Yang pertamanya berkenaan dengan sifat qalqalah yang jelas bunyinya pada kalimah yang terakhir dalam setiap ayat yang kita bacakan tadi. Kalau kita lihat, ada 5 kalimah semuanya, di mana sebutan sifat qalqalah bagi huruf ba itu dan juga huruf dal jelas. Pada ayat yang pertama, kalau kita perhatikan pada huruf ba itu terdapatnya tanda sabdu di atas huruf ba. Maka sebab itulah kita menyebutnya tadi dengan sebutan qalqalah yang agak berat berbanding dengan qalqalah pada ayat yang kedua sehingga ayat yang kelima. Dengan kita menyebut watab, ini dinamakan sebagai qalqalah akbar. Mana tingkatan qalqalah yang tertinggi daripada 4 tingkatan qalqalah semuanya. Kerana tingkatan ataupun martabat qalqalah itu terbahagi kepada 4. Yang pertama akbar, yang kedua kubra, yang ketiga sughra, dan yang keempat asghar. Di mana pada kalimah ini merupakan martabat yang tertinggi sekali, iaitu qalqalah akbar. Manakala pada 4 kalimah pada ayat yang kedua sehingga ayat yang kelima itu merupakan sifat qalqalah pada martabat yang kedua, iaitu qalqalah kubra. Kerana bezanya hanya satu sahaja, di mana pada kalimah yang pertama, iaitu pada ayat yang pertama, di atas huruf qalqalah itu, iaitu huruf ba itu terdapat tanda sabdu. Manakala pada kalimah pada ayat yang kedua sehingga ayat yang keempat itu tiada tanda sabdu ketika kita mewakafkan bacaan padanya. Jadi ini dibahagikan oleh para ulama dalam ilmu tajwid dengan qalqalah kubra dan juga qalqalah akbar, di mana akbar itu tingkatan yang tertinggi sekali. Kemudian pada hukum yang lain perlu kita perhatikan bahawa ada tanda-tanda yang menyebabkan huruf itu dibaca dengan panjang ataupun dibaca dengan mad di dalam Al-Quran Rasm Al-Uthmani, iaitu pada kalimah yada abi, di atas huruf alif pada kalimah yada itu dengan jelas adanya tanda panjang, tanda mad, yang menunjukkan huruf alif itu adalah merupakan huruf mad, huruf yang memanjangkan bacaan huruf yang berbaris di atas sebelumnya. Kerana huruf mad dia tidak boleh berbunyi melainkan adanya huruf yang berbaris sebelumnya. Itu huruf alif, waw dan ya. Jadi huruf alif sebelumnya mestilah huruf yang berbaris di atas, manakala huruf waw sebelumnya baris di hadapan,
huruf ya pula di sebelumnya berbaris di bawah. Di mana pada kalimah ini dengan jelas terdapat tanda panjang di atas huruf alif. Ini merupakan petanda bahawa huruf alif itu merupakan huruf mad, dan huruf alif itu boleh dibaca lebih daripada 2 harakat sehingga kepada 5 harakat pada qiraat Hafs daripada Asim. Dan hukumnya ini, hukum pada kalimah ini adalah mad munfasil. Mad munfasil. Dan hukumnya itu harus jaizun, kerana hukum mad ada 3, iaitu lazim, wajib dan juga jaiz. InsyaAllah pada masing-masing yang lain kita akan syarahkan dengan lebih panjang, dan saya rasa insyaAllah Ustazah الآن نستمع من المقرئين إن شاء الله. إن شاء الله. طيب مستمعينا الكرام، يمكنكم الاتصال بنا على رقم 0362051500 أو يمكنكم أن تبعثوا الأسئلة على fb.ekim.fm. طيب معنا اتصال. السلام عليكم تعليم القرآن. Waalaikumsalam. من معنا؟ siapa di sana? من كوانتان. من أنت؟ Puan Zahra. أهلا، تفضلي مع أستاذ فريد. Terima kasih Cik Muna. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. شكرا. السلام عليكم تعليم القرآن. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di sana? Saya Samsia Ahmad. Dari? Gombak. Silakan. Halo. Ya, silakan. Baca. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. صدق الله العظيم. شكرا. صدق الله العظيم. طيب ونحن في انتظار متصلين آخرين. تفضل أستاذ مع تعليق. Syukran. Alhamdulillah, tadi kita telah mendengar 2 orang pembaca. Pembaca yang pertama ketika membaca kalimah aghna tadi, pada huruf ghain itu berlaku sedikit qalqalah ataupun lantunan, di mana huruf ghain itu tidak termasuk di kalangan 5 huruf yang bersifat dengan sifat qalqalah. Kerana sifat qalqalah ini hanya berlaku pada 5 huruf sahaja, iaitu qaf, ta, ba, jim, dal. 5 huruf sahaja yang mempunyai sifat qalqalah. Manakala huruf ghain itu tidak termasuk salah satu daripada huruf qalqalah. Jadi ketika mana membaca aghna itu kedapatan terdapat sedikit bunyi lantunan pada ghain itu, di mana qari'ah tadi membaca aghna, Gha itu lantunan. Itu infikak ataupun ittirab yang berlaku pada huruf ghain itu kerana terlalu kuat huruf itu disebut pada makhraj, di mana huruf ghain itu keluar daripada hujung tekak. Maka hendaklah disebut dengan rakhawah ataupun dengan sifat di mana suara itu terlepas. Jangan ditahan suara itu sehingga menyebabkan berlakunya lantunan. Dengan menyebut
Ma aghna an. Aghna, bukan aghna. Kemudian kalimah yang kedua, masih lagi pada pembaca yang pertama tadi, qalqalah pada huruf ba pada kalimah fi jidiha hablum. Huruf ba itu tidak jelas bunyi qalqalahnya, kerana qalqalah itu mesti dijelaskan bunyinya, walaupun qalqalah pada huruf ba ini pada martabat yang ketiga, qalqalah sughra, tetapi perlu dijelaskan fi jidiha hablum. Atau ba itu adalah merupakan qalqalah bagi huruf ba itu, ketika mana qalqalah itu berlaku pada huruf ba yang di tengah bacaan ataupun di tengah kalimah. Manakala pada bacaan bagi qari'ah yang kedua tadi, ketika menyebut watab pada kalimah watab pada ayat yang pertama, itu terlalu cepat sehingga kan hukum qalqalah itu dia pada martabat yang kedua, bukan yang pertama. Watab, bahkan telah kita jelaskan tadi, qalqalah ini adalah qalqalah akbar kerana adanya sabdu yang menyebabkan huruf itu berat. Watab, dia menjadi lambat itu kerana apa? Kerana ada dua ba, dan itulah maksudnya huruf yang bertasydid ataupun huruf musyaddad, di mana huruf itu kuat disebabkan oleh gabungan dua huruf. Maka apabila kita sebut qalqalahnya itu, maka dia tidak sebagaimana qalqalah pada martabat qalqalah kubra ataupun yang kedua, bahkan dia adalah qalqalah akbar, di mana sebutannya watab, bukan watab. Kemudian masih lagi pada membaca yang kedua, ketika menyebut lahabin wa mra'atuh, ini masalah waqaf yang merupakan masalah yang penting juga, kerana apabila kita pergi kepada afdal, adakah lebih baik kita waqaf pada kalimah lahab ataupun kita wasalkan lahabin wa mra'atuh. Perlu kita fahami bahawa sebagaimana telah kita jelaskan sebelum ini, tidak ada waqaf yang haram dan wajib, sebagaimana yang dinyatakan oleh al-Imam Ibnul Jazari, walaysa fil Qur'ani min waqfin wajab wala haramin duna ma lahu sabab. Tidak ada di dalam Al-Quran itu waqaf yang haram ataupun wajib, melainkan kalau ada sebab. Tetapi apabila kita pergi kepada hukum waqaf itu, ada di sana dinamakan waqaf tam, waqaf yang sempurna pada makna dan lafaz. Ada waqaf kafi, waqaf yang sempurna pada lafaz, tidak pada makna, dan sebagainya. Waqaf hasan, waqaf qabih dan sebagainya. Jadi kalau kita melihat afdalnya itu, lebih afdal kita berhenti pada setiap rasul ayah ataupun setiap hujung ayat itu, kerana di sana ada ta'alluq, ada ta'alluq ma'nawi dan juga ta'alluq lafzi nama dia. Kerana ketika mana kita baca Al-Quran, sebaik-baiknya kita raikan maknanya itu supaya dia tidak menjadi maksud yang lain. Kerana bila dibaca tadi wa ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahabin wa imra'atuh. Jadi maknanya dia jadi maksudnya itu wa imra'atuhu sebahagian daripada ayat yang ketiga. Sedangkan wa imra'atuhu itu nak dijelaskan oleh Allah hammalatul hatab, iaitu pembawa kayu dia di neraka nanti. Tetapi kalau disambungkan itu, dia telah jadi lari maknanya. Kerana kalau kita berhenti pada ayat yang ketiga itu dengan menyebut sayasla naran dhata lahab, itu dah sempurna makna. Telah sempurna makna. Maka kita raikan dengan sempurnanya makna tadi, walaupun adanya ta'alluq lafzi dengan wa imra'atuhu itu, ada waw pada kalimah imra'atahu itu, tetapi kita dahulukan dengan mendahulukan dengan tamamul makna pada ayat yang ketiga. Wallahu a'lam. طيب نأخذ اتصال آخر. السلام عليكم تعليم القرآن. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di sana? Saya Iso daripada Kuala Lumpur. Silakan. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Ustaz, izinkan saya untuk bertanya Ustaz sebelum saya baca, boleh Ustaz? Boleh, insya-Allah. Yang pertama sekali nak ucapkan jazakallahu khair kepada Hakim kerana beri rancangan ini, kena menjemput Ustaz sebagai malim ni lah, sebab memang saya tak berkesempatan untuk belajar dengan Ustaz di UAE. Ustaz kenal saya kan Ustaz? Ya. Okey, soalan saya Ustaz yang pertama mengenai tentang surah Fatihah Ustaz.
mengenai tentang bacaan yang masih lagi sama-samar antara huruf al-hamzah dengan ain daripada perkataan an'amta ataupun qaf dengan kaf mustaqim. Jadi kalau misalnya seorang imam itu baca masih lagi tidak meletakkan 4 huruf yang betul, jadi kita sebagai makmum ni macam mana Ustaz? Kedudukan bacaan tersebut, adakah perlu kita mufaraqah atau bagaimana Ustaz? Sebab yang lepas Ustaz hanya menjelaskan tentang bacaan kiranya dengung di hujung kalimah, itu tak ada masalah. Tapi kalau Ustaz pernah beritahu, kalau membaca sehingga menukar makna, jadi dia boleh merosakkan solat. Jadi penjelasan itu yang pertama. Yang kedua Ustaz, dari kecil dulu pernah diberitahu kalau kita baca tak cukup harakat hukumnya berdosa. Kalau terlebih dilaknat. Setakat mana kebenaran kata-kata Ustaz? InsyaAllah. Itu saja soalan saya. Syukran. Jadi yang saya baca Ustaz. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ta'alim Al-Quran. Waalaikumsalam. Siapa di sana? Saya Tariah di Zidama Melati. Ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya cuba baca Ustaz. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وطب ما أغنى عنه ماله وما كسب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. شكرا. Assalamualaikum Ta'alim Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di sana? Saya Ahmad daripada Gombak. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh saya cuba baca Ustaz? Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيم. Terima kasih Ustaz. Sama. طيب مع التعليق أستاذ إذا سمح الوقت سنأخذ اتصال آخر تفضل. InsyaAllah, syukur. Alhamdulillah pada pembaca yang pertama dalam episod yang kedua ni. Jadi kita masih lagi dengan surah Al-Fatihah. Ada lagi soalan-soalan yang berkenaan dengan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah lazim. Jadi berkenaan dengan kalimah an'amta itu dan juga al-mustaqim. Permasalahannya jika seseorang makmum itu datang untuk solat berjemaah dengan seseorang imam yang membaca dengan
an'amta, huruf ain itu ditukarkan kepada huruf hamzah. Begitu juga pada kalimah mustaqim, al-mustaqim itu huruf qaf itu ditukar kepada huruf kaf. Jadi bagaimanakah kedudukan makmum ketika itu? Jadi perlu dilihat oleh makmum itu dengan benar-benar keyakinan. Yang pertama, adakah benar-benar pada pendengarannya itu imam telah menukar huruf ain kepada huruf hamzah dan juga huruf qaf tadi kepada huruf kaf. Di mana penukaran huruf pada kalimah an'amta itu dan juga al-mustaqim itu boleh menyebabkan bertukarnya makna. Dan daripada segi hukum fiqh di kalangan fuqaha, merupakan satu perkara yang boleh merosakkan solat tersebut jikalau menukar makna. Tetapi kalau tidak menukar makna, maka itu ada tasamuhnya. Jadi kalau diyakini oleh seseorang makmum itu bahawa imam itu benar-benar telah menukar huruf tersebut sehingga bertukar makna daripada an'amta daripada ain pada hamzah an'amta, ataupun al-mustaqim itu ditukar kepada al-mustaqim, maka hendaklah seseorang makmum itu mufaraqah daripada solat tersebut. Kerana ketika itu dia tidak boleh menjadi imam, menjadi makmum kepada seorang imam yang telah menyebabkan berlakunya pertukaran makna pada surah Al-Fatihah. Itu yang perlu diperjelaskan ataupun diperhatikan betul-betul oleh makmum itu. Kerana saya pernah bertanya kepada guru saya dulu, Syekh Abdullah Al-Jawhari Sayyid, mengaji di Mesir dulu, maka dia meriwayatkan bahawa memang daripada segi ulama dalam segi fiqh al-fuqaha memang mengatakan bahawa jika diyakini benar-benar bertukarnya huruf itu sehingga menukar makna, maka perlulah seseorang makmum itu dia faraqah daripada imam itu, sehingga diberikan hadis la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi seseorang makhluk itu ketika mana dia melakukan perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulama-ulama dalam bidang tajwid terutamanya dan dalam bidang qiraat amat lebih syadid lagi daripada ulama-ulama dalam bidang fiqh, sehingga mereka mengatakan sebagaimana yang dinaqalkan oleh Syekh Mahmud Khalil Al-Husari dalam kitab Ahkam Tilawatul Quran. Beliau mengatakan bahawa sesungguhnya melebihkan qadar mad itu daripada 5 harakat kepada 5 harakat setengah itu pun itulah merupakan kesalahan. Walaupun kita melihat perbahasan-perbahasan yang panjang di kalangan para ulama, sehingga ulama mengatakan la tahsibut tajwid maddan mufrata, yang kamu sangka tajwid itu merupakan mad yang melampau, sehingga 5 harakat jadi 7 harakat, 6 harakat, 8 harakat dan sebagainya. Tetapi melebihkan sehingga qadar setengah harakat itu pun merupakan satu kesalahan, walaupun dia merupakan kesalahan khafi kata sebahagian para ulama. Tetapi Syekh Mahmud Khalil Al-Husari mengatakan itu juga merupakan kesalahan yang perlu dipertanggungjawabkan kepada seorang itu bila melebihkan qadar mad itu. Itu terpulanglah kepada kita untuk menerimanya, kerana ini perbahasan di mana para ulama itu betul-betul menjaga huruf Al-Quran itu supaya tidak diselewengkan bertepatan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Qur'anan ghayra dhi 'iwaj, Quran yang tidak ada kebengkokan, kecacatan padanya, la'allahum yattaqun, mudah-mudahan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kemudian Ustaz Yusuf Birabu tadi ketika membaca kalimah hablun, ni pelajar kita di UAE dulu, sekarang dah jadi syekh. Ustaz Yusuf Birabu Al-Hafiz, alhamdulillah bacaannya bagus, cuma pada kalimah hablun itu tadi dibaca hablum, fi jidha hablum. Lum tu merupakan satu perkara yang seolah-olah ismam pada baris hadapan itu. Kerana tidak berlaku ismam pada hablu itu, tidak boleh disebut hablu. Kerana kalau hablu, lam di depan lo, bahkan dia mestilah dibaca dengan hablum. Kerana baris hadapan itu dia asalnya adalah huruf waw, di mana huruf waw itu disebut dengan lu, bukannya dengan lo. Kemudian bacaan bagi qari yang seterusnya tadi ketika menyebut kalimah watab itu, tabbat yada abi lahabin watab, itu ditukar daripada ta kepada huruf qaf.
Ini merupakan kesalahan yang jali juga, yang jelas, yang perlu diperhatikan, yang perlu dijauhilah. Kemudian ketika menyebut kalimah sayasla itu, huruf sad itu tidak jelas sifat safirnya, iaitu desir pada huruf sad itu. Maka hendaklah kita menjelaskan hak huruf itu. Itulah yang dinyatakan oleh para ulama ketika mentarifkan apakah makna tajwid itu, iaitu i'ta'ul hurufi haqqahu, i'ta'ul hurufi haqqaha wa mustahaqqaha, iaitu menyempurnakan ataupun mengaplikasikan bagi setiap huruf-huruf itu akan haknya dan juga mustahaknya. Haknya itu sifat yang lazimah dengan huruf itu, adapun mustahak itu sifat yang lahir dari sifat-sifat yang lazimah itu. Itu perlu dibahaskan dengan panjang. Jadi maknanya antara sifat ada hak huruf itu ialah sifat-sifatnya yang lazim, yang tidak bercerai pada huruf-huruf tersebut, dan di antara sifat bagi huruf sad itu ialah as-safir. Maka hendaklah kita menyebut sayasla nara, supaya kita menjadi qari yang benar-benar mendatangkan ataupun memberikan hak kepada huruf tersebut. Kemudian qari yang kelima tadi, watab, ketika mana menyebut qalqalah itu bukan bunyi watab, tapi watab ba, kan seolah-olah selepas huruf ba itu ada huruf kaf, watab ba. Jadi perlu kita perhalusi dan juga kita hati-hati, kerana qalqalah itu adalah lantunan, bukannya sehingga kita menambah huruf lain selepas huruf ba itu dengan menyebut watab ba, ataupun kita menyebut sehingga seolah-olah kita membariskan huruf ba itu. Jadi qalqalah itu dia masih lagi huruf yang sukun, yang sukun, di mana kita mestilah menyebutnya dengan qadar 1/2 huruf, bukannya dengan menyebut satu persatu huruf sehingga sampai kita membariskan huruf tersebut. Jadi bacaannya tadi mestilah dengan sebutan watab, bukan watab. Allahu a'lam. طيب في آخر لقاء ما لم نستطع أن نأخذ أي اتصال آخر لضيق الوقت. طيب في آخر لقاء ممكن نصيحة من حضرتك يا أستاذ؟ إن شاء الله. شكرا. Sila pendengar muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, insya-Allah apabila kita bersama dengan Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan kepada kita kesembuhan ataupun ubat ataupun syifa dalam bahasa Arabnya, yang merupakan rahmat bagi orang-orang yang beriman, sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran itu sebagai syifa, penyembuh, dan juga rahmat bagi orang-orang yang beriman. Manakala orang-orang yang munafik, orang-orang yang fasik, orang-orang yang kotor hatinya itu tidak mendapat ketenangan apabila dibacakan Al-Quran atau membacakan Al-Quran dan sebagainya. Sehingga dinyatakan oleh Allah, wala yazidul zalimina illa khasara, orang-orang yang zalim itu tidak akan menambah bagi mereka itu melainkan kerugian semata-mata. Jadi perlulah kita apabila kita punya sesuatu masalah, kerunsingan, kekacauan dan sebagainya, kita bersama dengan Al-Quran. Kerana orang-orang yang bersama Al-Quran itu, walaupun kita membahaskan tentang huruf-huruf Al-Quran, tetapi kata ulama, syaraf, kemuliaan ilmu tajwid itu adalah merupakan ilmu yang tinggi sekali, kerana lita'alluqihi bi kalamillah subhanahu wa ta'ala, kerana ta'alluqnya ada kaitannya secara direct dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam.